Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 29 April, saya Marslah Hassan. Tajuk utama pagi ini. Malaysia kini memasuki fasa pemulihan. 64 buah rumah di Perlis terjejas teruk di badai ribut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bermula hari ini sehingga 12 Mei, Perintah Kawalan Pergerakan Fasa keempat akan terus berkuat kuasa dengan beberapa sektor ekonomi mula diberi kebenaran beroperasi pada kapasiti penuh tanpa sekatan. Ia termasuk kebenaran kepada pelajar yang terkandas di Institut Pengajian Tinggi pulang ke rumah masing-masing. Dan langkah kerajaan menguatkuasakan PKP bermula daripada fasa 1 sehingga kini terbukti berjaya meratakan lengkungan graf kes yang positif saban hari. Negara menyaksikan jumlah kes aktif iaitu kes yang masih dirawat naik mendadak bermula 1 April sehingga 14 April iaitu ketika PKP fasa kedua. Ia menyaksikan penurunan ketara pada PKP fasa ketiga sejak 15 April sehingga semalam hanya 1,719 kes yang masih aktif daripada jumlah kumulatif kes yang positif sebanyak 5,851 kes. Ini bermakna jumlah yang pulih mengatasi jumlah kes yang aktif hampir 70%. Angka ini membuktikan PKP berjaya meratakan lengkungan graf dan negara kini memasuki fasa pemulihan. Justru Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah terus mengajak rakyat untuk mematuhi PKP fasa keempat ini. 4 pelan tindakan utama iaitu kawalan pergerakan dan kawalan sempadan serta menjaga penjarakan sosial dan amalan kebersihan. Semuanya kerana negara sedang berdepan musuh yang tidak kelihatan dan usaha memeranginya perlu berterusan. Norma kehidupan yang baru juga perlu diterapkan ke semua peringkat masyarakat agar ianya menjadi amalan. Dalam pada itu, jumlah tanggapan yang mengingkari Perintah Kawalan Pergerakan masih tidak menentu. Meskipun ia telah berkuat kuasa sejak 18 Mac lalu, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata sehingga kini jumlah tangkapan kerana mengingkari PKP sudah mencecah lebih 21,000 individu. Jumlah tangkapan tu masih lagi turun naik. Ya, maknanya dari segi pematuhan tu kadang-kadang elok, kadang-kadang lebih teruk daripada hari-hari sebelumnya. Saya itu hari dah turun 300 lebih, tiba-tiba naik 600 lebih dan sebagainya. Tambah beliau, sama ada PKP ditamatkan atau tidak bergantung kepada kerjasama dan pematuhan rakyat terhadap pelaksanaan perintah berkenaan. Sektor ekonomi dibenarkan kembali beroperasi seperti biasa selari kedudukan Malaysia yang ketika ini berada di fasa pemulihan jangkitan COVID-19. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata kaki tangan di sektor terbabit bagaimanapun perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP berkaitan bagi mengelak kes penularan baru. Jadi bila kita dalam fasa pemulihan, kita menggalakkan sektor ekonomi untuk kembali berfungsi macam biasa. Jadi sekarang ni kalau kita tetapi ada syarat-syarat dia, iaitu mereka kena patuh kepada SOP Kementerian Kesihatan. Contohnya saringan, suhu, pastikan ruang yang cukup, tak ada ruang yang sempit contohnya untuk pekerja-pekerja berhimpun, tak ada perhimpunan dalam kawasan tersebut, penjarakan sosial kena diamalkan dan juga pastikan pekerja-pekerja sentiasa membasuh tangan menggunakan air dan sabun ataupun sanitizer. Kerajaan memutuskan semua sektor ekonomi yang dibenarkan beroperasi ketika Perintah Kawalan Pergerakan diberi kebenaran beroperasi pada kapasiti penuh tanpa sekatan. Kebenaran itu bagaimanapun tertakluk kepada kewajipan mematuhi syarat SOP yang ditetap bagi sektor masing-masing. Inisiatif itu akan memberi anjakan kepada pemulihan sistem rantaian bekalan barangan dan perkhidmatan untuk memenuhi permintaan domestik dan luar negara.
Dalam pada itu, Barisan Harapan yang berkhidmat di Hospital COVID-19 akan disaring setiap 2 minggu apabila rapid test kit RTK atau kit ujian pantas yang dibeli dari Korea Selatan tiba. Kit ujian berkenaan yang merekodkan ketepatan bacaan dan berupaya memberikan keputusan dalam tempoh kurang daripada 45 minit itu juga akan digunakan di negeri lain seperti di Sabah dan Sarawak. Test kit, antigen rapid test kit kita tak terima lagi. Jadi kita jangkakan mungkin akhir minggu ni ataupun minggu depan kalau kita terima test kit tersebut, kita boleh menggunakan test kit tersebut. Dan menggunakan test kit, rapid test kit ada dia punya kebaikan ataupun dia punya potensi dalam penggunaan tu ialah yang pertama, kita boleh menggunakan test kit tu dah point of care testing. Berarti kita tak payah hantar sampel tersebut kepada makmal. Jadi kita boleh laksanakan ujian tersebut di klinik ataupun di pintu masuk antarabangsa, contohnya KLIA. Dalam perkembangan lain, kapasiti makmal KKM dipertingkatkan menjadi 44 makmal dengan makmal terbaru di Hospital Miri, Sarawak. Kapasiti maksimum pelaksanaan ujian bagi semua makmal adalah 16,635 ujian sehari. KKM menjangkakan kapasiti ujian ditingkatkan sebanyak 22,000 ujian dengan peningkatan keupayaan di Institut Pendidikan Perubatan IMR dan makmal kesihatan awam pada minggu depan. Sepasang suami isteri sempat menyelamatkan diri daripada dihempap dinding rumah yang ranap akibat dibadai ribut di Kampung Bonggor, Kudung Sanglang, Perlis. Ketika kejadian, mereka sedang menyiapkan juadah berbuka puasa. Menurut mangsa, Ahmad Idris, 62 tahun, dia dan isteri meluru masuk ke bilik untuk menyelamatkan diri selepas menyedari pusaran angin kencang melanda rumah mereka. Nak masuk ni lah, nak buka puasa ni. Jadi dengan terkemak tu terberhenti. Dia hayak main apa rumah masuk dalam rumah. Dia tengok rumah dia pun habis. Nasib sama turut dialami penduduk di Kampung Padang Petani, kira-kira 3 km dari tempat kejadian pertama. Ketika kejadian berlaku, angin bertiup kencang disusuli hujan renyai dan petir. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Orang Melayu Perlis, Muhammad Nazim Muhammad Nur, yang meninjau lokasi kejadian memaklumkan 64 rumah terjejas di 5 kampung. Setakat ini tiada kecederaan jiwa dilaporkan dan MAEPS meneliti beberapa skim bantuan untuk disalurkan kepada mangsa. Seorang remaja perempuan menerima 35 jahitan di pipi kiri selepas diserang lelaki bertindak menyerangnya menggunakan pisau pemotong kertas di Taman Daya, Johor Bahru. Kejadian berlaku ketika mangsa menemani ibunya mengambil daun pisang untuk menyediakan juadah berbuka puasa di hadapan rumah mereka. Menceritakan detik cemas itu, ibu mangsa, Juriah Ibur, berkata dia keluar untuk mengambil daun pisang yang terletak hanya 10 meter di hadapan rumah. Kelibat lelaki kurang siuman berkenaan kelihatan tidak jauh dari kedudukan dua beranak berkenaan. Saya pun perasan ada seorang lelaki di sebelah masjid saya, depan rumah lah. Dia menghadap ke belakang. Saya tak perasan dia kan, dia siapa. Lepas tu saya dah tengah jalan, anak saya pun keluar. Dia pun toleh, dia terpa anak saya. Dia nak cuma tanya dia, dek cuma tanya. Lepas tu anak saya pun macam nak lari lah kan pada saya. Lepas tu dia terus terik anak saya. Dia terus toreh muka anak saya. Lepas tu saya pun tak sempat nak kejar dia lah, tak sebab nak tolong anak saya lah kan, sebab saya jauh juga daripada dia. Selepas mencederakan anaknya, lelaki berkenaan terus melarikan diri. Akibatnya, pipi Nur Syahila luka lebih 15 cm. Juriah turut mendakwa lelaki berkenaan sering melakukan perbuatan khianat termasuk menyimbah cat dan memecah cermin kereta suaminya sejak 5 tahun lalu serta mengganggu jiran yang lain. Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Han Maidin PC, mengesahkan polis telah menahan suspek yang berumur 30 tahun dan merampas sebilah pisau pemotong kertas yang disyaki digunakan dalam
dalam kejadian itu dan kes akan disiasat di bawah Seksyen 326 Kanun Kesiksaan. Nasib golongan nelayan yang terjejas akibat PKP di Kuala Perlis mendapat perhatian Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Sumbangan dihulurkan ketika beberapa kumpulan nelayan berkenaan sedang menangkap ikan berhampiran Pulau Ketam, Perlis. Sumbangan berupa keperluan asas makanan seperti beras, gula dan tepung disampaikan sendiri Timbalan Pengarah Operasi APMM Kedah Perlis, Kapten Maritim Zulinda Ramli. Ia melibatkan 45 orang nelayan dari Kuala Perlis dan Perlis Selatan. Ironinya, ada kalangan nelayan terkejut kerana menyangka mereka ditahan APMM. Terkejut lah. Terkejut lah. Umur saya kan penuh ni dapat bantuan dalam laut ni. Tapi alhamdulillah tak apa, mau nak bagi bantuan dalam laut pun tak apa, boleh terima tu pun. Ringan beban sikit. Ringan beban sikit. Saya nak ucapkan terima kasih banyaklah kepada pihak maritim yang memberi sumbangan kepada kami semua ada nelayan Kuala Perlis. Ia merupakan program kedua anjuran APMM Kedah Perlis sejak bermulanya bulan Ramadan. Sasaran selepas ini, 150 nelayan akan menerima manfaat berkenaan melalui program bantuan ihsan itu. Sedikit kita bagi ni untuk bantuan lah, walaupun tak banyak kan. So kita harap dapatlah membantu untuk mereka ni, komuniti nelayan ni dapat kelangsungan hidup lah kan sepanjang PKP ni dan juga sempena menyambut bulan Ramadan ni. Zakat Kedah menggerakkan inisiatif mengadakan Seminar Kewangan Islam Kebangsaan 2020 secara atas talian pertama seumpamanya di negeri itu. Ia akan berlangsung selama sebulan bagi memperincikan pembentangan 50 kertas kerja melibatkan ahli akademik, pelajar institusi pendidikan tinggi dan pengamal industri. Apa kesan pada pendidikan anak-anak, apa kesan kepada solat dia, apa kesan kepada rohani dia, apa kesan kepada persekitaran. Dia penerima zakat sampai 10 tahun. Tidak ada siapa pernah buat kajian. Jadi kajian-kajian ini kita tak mampu dan kita menggunakan kepakaran yang ada pada para penyelidik. Sebab itu saya sebut bahawa kebanyakan tajuk yang dibentangkan di dalam seminar kali ini adalah berkait rapat dengan sistem kewangan Islam, zakat, wakaf dan pengurusan Baitul Mal. Semua input yang dibentangkan akan dijilidkan untuk rujukan dan penambahbaikan operasi zakat dan institusi kewangan Islam. Menariknya, yuran penyertaan bagi pembentangan adalah RM50 dan ia disumbangkan terus ke bantuan Asnaf Care Kendalian Zakat Kedah. Ucap tamu seminar ini disampaikan Pengerusi Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia, Dato' Dr. Muhammad Daud Bakar. Pegawai polis berpangkat inspektor yang disyaki merogol 2 wanita warga Mongolia di sebuah hotel akan dihadapkan ke Mahkamah Session Klang pagi ini. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, ACP Nik Izani Muhammad Faisal, suspek akan didakwa mengikut Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Pendudupan Migran ATIPSOM 2007. Bagaimanapun, bagi kes rogol, siasatan sudah diserahkan kepada pihak pendakwaan untuk tindakan seterusnya. Pada 11 April lalu, suspek ditahan selepas disyaki merogol 2 wanita Mongolia di sebuah hotel di Petaling Jaya. Pegawai polis itu dipercayai mengenali wanita terbabit ketika bertugas dalam Sekatan Jalan Raya SJR semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Petaling Jaya. Dia kemudian didakwa membawa mangsa ke sebuah hotel dan menempah 2 bilik berasingan sebelum mangsa memaklumkan kejadian kepada seorang lagi rakan mereka. Pasukan polis kemudian menyelamatkan kedua-dua wanita berusia 20 dan 37 tahun yang mendakwa dikurung. Seorang lelaki ditahan polis kerana melanggar Perintah Kawalan Pergerakan dikesan turut membawa bersamanya penumpang iaitu 2 ekor lembu. Suspek berusia 28 tahun itu ditahan bersama masing-masing seekor lembu jantan dan betina yang disumbat di bahagian belakang kereta Pro 2 Myvi yang sedang dipandunya. Ketika ditahan, haiwan berkenaan dipercayai baru dicuri oleh suspek di kawasan tepi tali air Kampung Lembah Semerak Jumaat lalu. Suspek terbabit dipercayai baru mencuri 2 lembu berkenaan dengan bantuan beberapa ahli kumpulan dan dalam perjalanan membawa haiwan itu sebelum ditahan polis. Rampasan kita dah
2 ekor lembu yang dipercayai baru dicuri dalam keadaan lali. Mana kesan daripada ubat pelali. Yang mana suspek ni menggunakan ubat pelali, dia akan sumpit pada lembu dulu untuk melemahkan lembu dan diheret masuk ke dalam kenderaan bawa lari. Itu cara dia. Polis turut merampas peralatan dan barangan digunakan untuk mencuri lembu berkenaan, antaranya ubat pelali, jarum suntikan, sebilah pisau dan sebatang paip PVC. Nilai pasaran kedua ekor lembu itu dianggarkan lebih RM6,000 dan pemiliknya sudah membuat laporan berhubung kehilangan ternakannya. Polis menahan 238 individu termasuk bayi dalam serbuan terhadap sebuah kawasan penempatan haram di Ulu Rening, Batang Kali petang semalam. Dalam serbuan kira-kira jam 5 petang itu, mereka yang ditahan terdiri daripada 76 lelaki dan 77 wanita. Bakinya adalah kanak-kanak dan bayi. Siasatan awal polis mendapati mereka yang ditahan itu mendakwa sebagai ahli Dewan Perkasa Ekonomi Islam Nusantara. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Datuk Fazil Ahmad, berkata polis menyerbu kawasan terbabit selepas menerima aduan berhubung pelanggaran Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kesemua mereka dibawa ke Dewan Serbaguna dan Kompleks Sukan Daerah Hulu Selangor untuk proses dokumentasi dan siasatan lanjut. Taktik sindiket perjudian menyewa 2 unit kondominium mewah di Kajang Selangor sebagai pusat panggilan bagi kegiatan perjudian atas talian terbongkar selepas diserbu polis. Operasi dilakukan sepasukan polis dari bahagian D7 Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor. Premis beroperasi di tingkat 16 itu digempur kira-kira jam 1.30 tengah hari semalam. Ketika serbuan rata-rata pekerja sedang menerima pertaruhan dan mempromosi laman sesawang perjudian. Seramai 24 lelaki dan 6 wanita warga Cina bekerja sebagai operator ditahan. Pemeriksaan mendapati kesemua mereka tiada dokumen perjalanan diri yang sah. Polis merampas 30 set komputer riba, 76 unit telefon bimbit, 2 unit router serta 4 unit modem. Premis dipercayai beroperasi 24 jam berikutan tempat tinggal dan bekalan makanan turut ditemui di premis terbabit. Semua yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Polis daerah Kajang untuk tindakan lanjut. Besar impaknya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa. Bilangan kes COVID-19 di Amerika Syarikat kini melepasi paras 1 juta. Menurut laporan Universiti Johns Hopkins, setakat semalam, lebih 55,000 kes kematian dicatatkan akibat jangkitan virus COVID-19 semenjak kes pertama dilaporkan di Washington pada Januari lalu. Dalam laporan berkenaan, New York merupakan negeri mencatatkan kes kematian tertinggi iaitu lebih 17,515 dengan keseluruhan kes berjumlah 292,027. Susulan jumlah kes yang dicatatkan, Governor Louisiana, John Bel Edwards, mengambil keputusan untuk menangguhkan pelonggaran sekatan di bandar itu sehingga 15 Mei. Manakala Governor Texas, Greg Abbott berkata, restoran, perpustakaan dan muzium akan dibuka seawal Jumaat ini dengan bilangan pelanggan dan pengunjung yang dihadkan. Negeri-negeri lain yang sudah kembali dibuka untuk aktiviti harian termasuklah Georgia, Hawaii, Alaska dan Michigan. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes di serata dunia melibatkan 185 negara kini melebihi 3 juta dengan 210,374 kematian dilaporkan. Setakat ini, Amerika Syarikat menahului jumlah kes kematian tertinggi di dunia, diikuti dengan Itali sebanyak 27,000 kes dan Spanyol sebanyak 23,521 kes. Keluarga petugas Perkhidmatan Kesihatan Kebangsaan NHS United Kingdom dan pekerja kebajikan sosial yang terkorban akibat COVID-19 akan dibayar £60,000 bersamaan RM325,458 sebagai sebahagian skim jaminan kehidupan baru. Setiausaha Kesihatan Negara itu, Matt Hancock, berkata setakat ini 82 kaki tangan NHS dan 16 pekerja kebajikan sosial maut akibat COVID-19. Ujarnya kerajaan sedang mewujudkan skim jaminan hidup untuk
untuk anggota barisan depan NHS dan penjagaan sosial. Meskipun ia hanya tertakluk kepada pekerja di England, namun pentadbiran di Scotland, Ireland Utara dan Wales akan menerima pembiayaan kerajaan pusat untuk program sama. Kerajaan United Kingdom mengambil ribuan pesara anggota perubatan dan pelajar tahun akhir sebagai petugas barisan hadapan bagi memenuhi permintaan dalam membendung penularan pandemik itu. Angka korban di Britain antara 5 tertinggi di dunia dengan lebih 21,000 kematian. Kira-kira 300 suspek dijangkiti COVID-19 menjalani ujian saringan dan pemeriksaan setiap hari di Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brazil. Bandar itu mencatatkan peningkatan 2 kali ganda kes positif virus berkenaan sejak beberapa hari lalu. Menurut Kementerian Kesihatan negara itu, sehingga kemarin lebih 8,000 kes dicatatkan dengan 677 kematian direkodkan. Secara purata, hanya 65 mayat dapat diurus dan disemadikan setiap hari berikutan peningkatan jumlah itu. Dalam pada itu, sejumlah pesakit tidak dapat ditempatkan di wad susulan bilangan katil dan peralatan saringan yang tidak mencukupi. Meskipun negara itu menunjukkan potensi pertambahan jangkitan, namun Presidennya Jair Bolsonaro masih enggan menguatkuasakan sebarang perintah bagi mengawal penularannya. Sehingga kini lebih 4,500 kematian dengan hampir 67,000 kes positif dicatatkan di negara itu. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan. Penganjuran Sukan Olimpik Tokyo 2020 akan dibatalkan sekiranya pandemik COVID-19 masih gagal dikawal menjelang tahun hadapan. Presiden Jawatankuasa Penganjuran Tokyo 2020, Yoshiro Mori berkata, penangguhan seterusnya adalah mustahil untuk dilakukan. Pandemik COVID-19 sebelum ini memaksa tamasya berkenaan ditangguhkan selama setahun sebelum dianjak kepada tarikh baru iaitu pada 23 Julai 2021. Dalam satu wawancara, Mori ketika ditanya jika tamasya itu boleh ditangguhkan sehingga 2022 berkata ia adalah mustahil. Tetapi jika keadaan memaksa, ia akan dibatalkan. Menurut Mori, pembatalan Sukan Olimpik hanya pernah dilakukan ketika waktu perang dan menyifatkan usaha membantras COVID-19 sebagai proses memerangi musuh yang tidak nyata. Katanya jika virus berkenaan berjaya dikawal, Olimpik Tokyo akan diadakan dengan aman pada musim panas depan dan tamadun manusia bergantung harap kepada perkara ini. Di bawah tekanan hebat atlet dan Persatuan Sukan, penganjur Jepun dan Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa pada Mac lalu bersetuju menangguhkan acara berprestij terbabit selama setahun. Pegawai dan penganjur Jepun berkata, penangguhan berkenaan akan membuka peluang untuk dunia mempersembahkan kejayaan memenangi virus maut itu. Liga Bola Sepak Perancis Ligue 1 musim 2019-2020 menjadi liga terbaru yang terpaksa dibatalkan akibat pandemik COVID-19. Ia susulan pengumuman Perdana Menteri Perancis Edouard Philippe semalam memaklumkan bahawa liga sukan profesional termasuk bola sepak dan rugby tidak boleh disambung sebelum September depan. Philippe membuat pengumuman itu sebagai pelan berperingkat untuk menarik semula perintah berkurung di negara itu. Dia mengumumkan acara yang menghimpunkan lebih daripada 5,000 orang tidak akan dibenarkan sehingga sekurang-kurangnya September depan. Ini berikutan negara itu menjadi antara negara yang teruk terjejas akibat pandemik itu selepas mencatatkan lebih 23,000 kematian daripada 165,842 kes COVID-19. Susulan itu, Ketua Ligue 1 dilaporkan akan bertemu bulan depan untuk menentukan sama ada mengadakan promosi dan penyingkiran serta pasukan mana yang boleh layak ke pertandingan Eropah musim depan. Ketika ini, skuad Paris Saint-Germain yang dibarisi Kylian Mbappe dan Neymar adalah pendahulu Ligue 1. Ketua Jawatankuasa Perubatan Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA, Michel Rogan menegaskan saingan Liga Bola Sepak di seluruh dunia tidak boleh diteruskan sekurang-kurangnya sehingga 1 September depan.
Sambil mengakui pandemik ini merupakan situasi paling dramatik sejak Perang Dunia Kedua, Dragon menggesa semua pihak supaya jangan memandang mudah perkara ini dan bersikap realistik. Jelasnya bola sepak bukanlah permainan individu, sebaliknya memerlukan kerjasama ramai pihak. Sekaligus membayangkan adalah mustahil untuk mengamalkan penjarakan sosial sepanjang perlawanan berlangsung. Walaupun bukan secara terus, kenyataan ini turut terkesan kepada Liga Perdana Inggeris yang tetap mahu menamatkan baki kempen musim ini, namun semakin kesuntukan masa susulan pandemik COVID-19 yang melanda ketika ini. Tambah beliau, penyelesaian hanya akan ada sekiranya vaksin bagi wabak ini sudah ditemui. Sekian paparan Buletin Pagi. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, email kami ke news@tv3.com.my. Saya Marsila Hassan, salam hormat dan Assalamualaikum.